Baik, Auda, kita akan bersama dengan narasumber kita pada pagi ini di mana akan mengongsikan sedikit sebanyak mengenai Biro Kawalan Narkotik, iaitu memperingati Hari Antarabangsa Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah, di mana narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Rahman bin Haji Panjang akan bersama kita ni seketika lagi. Jadi kita persilakan bersama narasumber kita pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, ya? wabarakatuh. Sihat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan, kita menyentuh sedikit mengenai Biro Kawalan Narkotik memperingati Hari Antarabangsa Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah, Tuan, untuk pagi ini. Dan untuk Atul, ya. Dan juga awal-awal sudah ni tema kebangsaan, amar ma'ruf nahi munkar, tanggungjawab dan juga betul ya keprihatinan masyarakat dalam mencegah kegiatan pengedaran dadah. Jadi tadi ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan perbualan ataupun perbincangan kita pada hari ini memperingati Hari Antarabangsa Penyalahan dan juga Pengedaran Dadah. Jadi antara sejarah penubuhan BKN terlebih dahulu, Tuan. BKN ditubuhkan pada 1 Oktober 1988. Kira-kira 30 lebih tahun yang lalu. Ya. Dan juga Tuan, mengenai dengan tema sambutan Hari Antarabangsa berkenaan bagaimana? Tema kebangsaan pada tahun ini ialah amar ma'ruf nahi munkar, tanggungjawab dan keprihatinan masyarakat dalam mencegah kegiatan pengedaran dadah. Tema ini dipilih penghususan perhatian kepada sindiket dadah dalam rangkaian keluarga, Tuan. Alhamdulillah. Dan juga kalau dapat Tuan kongsikan bersama dengan tema Hari Antarabangsa ini, ianya bila diadakan dan untuk tahun ini bagaimana pula dengan adanya prosedur operasi standard? Terima kasih, Tuan. Aktiviti sambutan Hari Antarabangsa Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram pada tahun ini akan bermula pada 25 Jun 2021. Pada hari tersebut, bacaan khutbah Jumaat sempena Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah. Dan pada 26 Jun 2021 di sebelah petangnya, sembahyang sunat hajat berjemaah dan bacaan surah Yasin bertempat di Surau Bero Kawalan Narkotik, Jalan Tunggu Gadong. Untuk makluman juga, Tuan, majlis ini hanya akan dihadiri oleh pegawai dan kaki tangan BKN yang terpilih dan mengikut standard SOP. Ya, alhamdulillah. Itu antara pengongsian bersama di mana telah pun dikongsikan sedikit sebanyak mengenai Biro Kawalan Narkotik dan juga tema untuk tahun ini, Tuan, di mana telah pun dikongsikan tadi amar ma'ruf nahi munkar, tanggungjawab dan keprihatinan masyarakat dalam mencegah kegiatan pengedaran dadah. Dan antara aktiviti Tuan ada kongsikan juga mengenainya pada nanti, insyaAllah akan dapat kita ni kongsikan lagi lebih lanjut. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah antara objektif tema yang dibawakan untuk kali ini, ya. Sebelum itu, Tuan, saya ingin menjelaskan juga aktiviti yang juga akan diadakan pada 26 Jun tersebut pada hari yang sama, kira-kira jam 6.30 petang hingga 12.30 malam. Penyalaan lampu jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan jambatan Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha. Alhamdulillah. Itu antara perkongsian. Mungkin sekali lagi Tuan dapat mengongsikan lebih jelasnya. Mungkin ada yang anda berkesempatan mendengarkannya. Terima kasih, Tuan. Pada 25 Jun 2021, pada hari Jumaat, iaitu besok, Tuan, bacaan khutbah Jumaat sempena Hari Antarabangsa Penyalahgunaan Dadah dan Pengedaran Dadah Haram. Dan pada keesokan harinya, 26 Jun di sebelah petang, sembahyang sunat hajat berjemaah dan bacaan surah Yasin yang akan diadakan di Surau Bero Kawalan Narkotik, Jalan Tunggu Gadong. Seperti yang saya nyatakan tadi, Tuan, majlis ini hanya akan dihadiri oleh pegawai dan kaki tangan BKN yang terpilih saja. Dan juga mengenai dengan penyalaan lampu ini, bagaimana?
Penyalaan lampu pada hari yang sama 26 Jun 2021 kira-kira 6.30 petang hingga 12.30 malam, penyalaan lampu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Pangeran Anak Salihah, Tuan. Baik, alhamdulillah. Dan juga Tuan mungkin dapat dijelaskan, biasanya ada ni bertemakan kalau penyalaan lampu ni. Kalau untuk bagi tema untuk tahun ini, bagaimana? Terima kasih, Tuan. Lampu akan dinyalakan dengan berwarna hijau dan putih. Ia adalah merupakan warna ribbon anti dadah yang telah diterima pakai pada tahun 2016 semasa mesyuarat ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters. Ianya, Tuan, warna tersebut sebagai simbol kempen-kempen pendidikan pencegahan dadah di seluruh ASEAN bagi penyebaran maklumat di kalangan belia-belia masyarakat agar lebih berdaya tahan menentang penyalahgunaan dadah. Ya. Jadi warna ribbon itu melambangkan kesihatan, kecergasan dan juga kekuatan ya. Dan juga dengan adanya penyalaan mercu tanda baruan ni, khususnya negara, apakah antara hasratnya? Terima kasih, Puan. Hasrat BKN untuk menyebarkan kepada masyarakat di luar sana agar bersesuaian dengan tema pada tahun ini, Puan. BKN menyarankan kepada masyarakat di luar sana agar lebih bersikap prihatin dan tidak berlepas tangan dalam melihat kemungkaran di sekeliling mereka. Iya. Itulah ya. Mungkin dapat diteruskan ya bersama dengan Tuan untuk kami serahkan antara saranan daripada pihak BKN kepada orang ramai ya mengenai dengan tema kita pada tahun ini, Tuan. BKN juga menyarankan agar masyarakat di luar sana memainkan peranan penting dalam tanggungjawab melaporkan jenayah dan dalam sindiket rantaian keluarga ini, Tuan. Ini kerana umumnya masyarakat di sekeliling mereka menyaksikan dan mengetahui dan menyedari gaya hidup mewah ahli sindiket ini. Dan janganlah memilih untuk berdiam diri dan tidak peduli walhal aktiviti berkenaan boleh terjadi kepada ahli keluarga mereka sendiri. Ya. Okey, banyak sebetulnya ingin kita ketahui ya dengan wawancara kita pada hari ini iaitu Biro Kawalan Narkotik memperingati Hari Antarabangsa Penyalahgunaan dan juga pengedaran dadah haram. Jadi mungkin ya Tuan boleh menerangkan mengenai dengan latar belakang tema ini. Tadi walaupun kita mengetahui antara saranan khususnya untuk masyarakat Ketani, tapi juga kita ingin mengetahui sedikit sebanyak mengenai latar belakang tema ini. Silakan, Tuan. Terima kasih, Puan. Berhubung kait dengan tema yang dipilih pada tahun ini, Puan, ianya berlatar belakangkan kepada kes-kes yang BKN lakukan sebelum ini, iaitu pada 10 September 2020, BKN telah berjaya menahan sebuah keluarga terdiri daripada ibu, ayah, anak-anak termasuk anak menantu dan beberapa ahli keluarga terdekat dalam satu projek yang dipanggil Projek Musang King. Dari projek Musang King itu, seramai 87 orang telah ditangkap dan rampasan dadah syabu dianggarkan bernilai 3.7 juta, Puan. Dalam situasi ini, keluarga mastermind dalam projek ini yang mana menggayakan gaya hidup yang mewah bersumbarkan dari kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, unexplained wealth. Antara harta yang dirampas ialah wang tunai, barang-barang kemas, kenderaan darat dan laut, kelengkapan gym dan lain-lain harta benda yang dipercayai hasil daripada perbuatan jenayah. Secara keseluruhan harta yang dirampas bernilai hampir 1.3 juta. Dalam kejadian yang lain, Tuan, dalam satu kes yang berasingan di mana pada 25 Mac 2021 BKN sekali lagi berjaya menahan satu lagi sindiket keluarga yang dipercayai pembekal utama dadah di daerah Tutung dan daerah Belait dalam projek yang dipanggil Bullseye. Dalam projek tersebut, seramai 34 orang yang terdiri daripada sebuah keluarga dan terlibat anggota sindiket telah ditahan. Dan hampir 2 kilogram dadah syabu dengan nilai pasaran melebihi daripada 300,000 ringgit telah dirampas. Dalam kes ini juga, Tuan,
BKN juga telah merampas harta benda yang dipercayai daripada sumber dari kegiatan jenayah, ialah yang berupa wang tunai, berbagai kenderaan darat dan laut yang dianggarkan bernilai kira-kira RM200,000 tuan. Ya. Okey, itu dia antara penjelasannya mengenai dengan latar belakang tema yang dibawakan pada pagi ini, dan juga ianya sebenarnya bertujuan semata-mata bukan saja ini khusus untuk kita ni masyarakat dan juga rakyat di negara ini, dan perlu kita ni mengetahui lebih jelas lagi, dan apapun semoga dengan adanya aktiviti-aktiviti yang akan diadakan ini akan berjalan dengan lancar seperti yang telah pun dinyatakan tadi, antara aktiviti sambutan dan juga pamerannya, pengisiannya sambutan memperingati Hari Antarabangsa ni di peringkat permulaan ni bacaan khutbah Jumaat yang akan diadakan esok. Kemudian sembahyang sunat hajat berjemaah dan bacaan surah Yasin bertempat di Surau BKN di Jalan Tunku Gadong. Seperti yang tuan katakan, ianya cuma jemputan. Jemputan terhad kepada pegawai-pegawai yang dipilih, terpilih saja. Yang terpilih saja. Dan satu lagi penyeraan lampu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Ini kenapa? Semata untuk memperingati, dan juga Jambatan Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salehah. Itu antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung ya. Dan kalau tadi ya tuan ya, mengenai dengan objektif tema, mungkin boleh menerangkan sekali lagi objektif tema untuk kali ini. Terima kasih Puan. Objektif tema pada tahun ini, walaupun tanggungjawab membenteras kegiatan penyalahgunaan dadah ataupun yang bersangkut paut dengan aktiviti kegiatan dadah ini adalah menjadi tanggungjawab penguatkuasa di negara ini, iaitu Biro Kawalan Narkotik. Tetapi usaha-usaha ini hanya akan berjaya dicapai sekiranya mendapat sokongan daripada masyarakat. Ya, betul. Masyarakat memainkan peranan penting dalam membenteras kegiatan penyalahgunaan dadah ini juga Puan. Masalah dadah adalah sebahagian dari gejala sosial yang boleh mengancam masa depan negara kita ni juga. Untuk itu adalah penting agar masyarakat berganding bahu membantu Biro Kawalan Narkotik membenteras kegiatan sindiket dadah amnya di negara ini. Jadi kalau pendapat tuan sendiri ya, dengan perbincangan kita untuk memberikan penjelasan dan juga pengetahuan kepada masyarakat petani, terutama sekali bagi pelajar-pelajar daripada Damit untuk mendidik mereka. Apa inisiatif daripada BKN untuk memberikan penjelasan dan juga pengenalan ini kepada mereka? Adakah jarawara diadakan ataupun forum-forum diadakan di sekolah-sekolah? Terima kasih Puan. Dalam perkara ini, Biro Kawalan Narkotik juga mempunyai perancangan untuk penuntut-penuntut sekolah, di mana satu division pendidikan pencegahan dadah, ianya berperanan memberikan penerangan tentang bahaya dadah. Dan banyak-banyak perkara yang boleh mengakibatkan seseorang itu terbabit dengan dadah melalui program-program ceramah dan aktiviti-aktiviti lain yang dibuat oleh division pendidikan pencegahan dadah. Okey. Itu bagi pelajar-pelajar tanya di sekolah-sekolah. Kalau di pejabat-pejabat ada tu tuan? Sama je Puan. Ada juga Division Pendidikan Pencegahan Dadah juga memberikan penerangan ceramah di jabatan-jabatan kerajaan, masyarakat kampung-kampung. Jadi kampung-kampung jadi dilaratkan kepada kampung-kampung. Ya Puan. Jadi yang saya ingin mengetahui ni Muammarah, sebab ketika ni zaman yang orang semakin canggih, semakin moden. Kadang-kadang kita ni dah tahu gula-gula kena bagi tu. Adakah benda sedemikian memang pernah berlaku di negara kita ni? Macam mana tu? Maksud kita pun percayalah kadang-kadang ni yang mana yang gula-gula ni nya. Misal kata. Jadi adakah tapi tahu-tahu sebenarnya gula-gula tu memang ia boleh menghayalkan dan juga sebagainya. Maksud kita gula-gula yang bercampur dengan dadah. Macam itulah. Untuk pengetahuan bersama dan Puan, BKN belum ada menjalankan tangkapan yang berpandukan gula-gula yang selalunya ditujukan kepada kanak-kanak. Belum ada lah setakat belum ini. ada. Tapi setiap Biro Kawalan Narkotik juga mengikuti perkembangan semasa, mengikuti perkembangan di negara-negara luar. Betul. Apa yang terkini. Jadi setiap perkembangan itu akan diambil ambil maklum oleh Biro Kawalan Narkotik dan sentiasa akan mengawasi perkembangan di negara ini. Jika sekiranya terdapat ada perkara tersebut telah terjadi, BKN akan lebih cepat membenteras dan
menghentikan perkara tersebut. Ya. Baik, kita tertumpu balik kepada hari sambutan Antarabangsa Dadah 2021 ini, itu akan diadakan pada 26 Jun ya Tuan. Bagaimana pula dengan aktiviti yang sebagai contoh tadi perkongsian antara ceramah, perkongsian bersama, bengkel dan sebagainya. Adakah akan ditingkatkan lagi semasa sambutan berkenaan pada 26 Jun nanti ini? Untuk 26 Jun tersebut cuma ada perkara-perkara yang saya nyatakan tadi saja yang ada. Tapi selepas itu perancangan sambutan ini akan berlarutan Tuan, hingga ke bulan 9. Ceramah, bengkel akan diadakan. Jadi itulah ya antara aktiviti-aktiviti sempena memperingati Hari Antarabangsa Penyalahgunaan dan juga Pengedaran Dadah. Amat penting juga untuk petani mengetahui ehwal menyorang di sekeliling petani seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kadang pernah di semasa wawancara daripada Biro Kawalan Narkotik juga ya dibawakan macam waktu saya katakan tadi macam gula-gula, pil-pil yang ada dilihatkan. Jadi memang katanya ianya ini di negara ini, ini di negara ini, lain-lain. Jadi itulah kadang-kadang petani khawatir dan juga takut ya. Itulah perlu sebenarnya petani mengetahui perkembangan-perkembangan ini untuk menyelamatkan anak-anak petani, generasi dan juga sokongan sebenarnya masyarakat petani ini juga mainkan peranan penting. Dan kan kalau petani melihat sesuatu perkara yang mencurigakan yang boleh membawakan padah buat masyarakat petani dan juga terutama sekali anak-anak muda petani dan juga anak-anak petani. Jadi itulah yang perlu petani penteras. Dan juga dengan adanya acara yang akan diadakan esok ya, petani akan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan khutbah sembahyang Jumaat, iaitu tajuk Amar Ma'ruf Nahir Munkar. Tanggungjawab dan keprihatinan masyarakat dalam mencegah kegiatan pengedaran dadah. Ini yang akan kita dengarkan. Apakah pengisian khutbah yang akan diterangkan kepada kita? Jangan sekadar untuk kita mendengarkan khutbah ini, tapi kita semai dalam hati kita ini untuk dipraktikan dan juga jadikan panduan dalam kehidupan kita. Baik, sebagai sebelum kita menutup tirai wawancara kita pada hari ini, Tuan, kita serahkan bersama Tuan untuk memberikan sedikit pengongsian bersama sebagai penutup wawancara kita. Mungkin ada saranan yang dapat Tuan kongsikan bersama dengan narasumber kita ataupun juga penonton kita di pagi ini. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan. BKN menyarankan kita ni jadikan kalimah amar ma'ruf nahir munkar sebagai prinsip kehidupan seharian kita ni. Mudah-mudahan diri kita ni dan anak isteri, keluarga, masyarakat dan negara beroleh keselamatan, keamanan dan kebahagiaan. Dan jika ada kita nampak ataupun mendapati kegiatan yang jenayah atau kegiatan penyalahgunaan dadah khasnya, janganlah kita berdiam diri. Laporkan kepada Biro Kawalan Narkotik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan dengan pengongsian kita pada hari ini. Sekali lagi Auda dikongsikan bersama Auda di mana pada hari ini segmen wawancara Biro Kawalan Narkotik iaitu memperingati Hari Antarabangsa Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah yang insyaAllah akan dapat kita dengarkan bersama besok menerusi khutbah pada 25 Jun 2021 dan juga bagi sambutan ini ianya diadakan di seluruh dunia pada setiap tahun pada 26 Jun, bertarikh pada 26 Jun. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita itu Yang Mulia Tuan Rahman bin Haji Panjang kerana berkongsian Tuan. Kita bersama pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik.